Oke, salam dan salam sejahtera. Yang mana hari ini kita tahu tidak ada parti politik, gabungan politik yang begitu senang untuk membentuk kerajaan. Dan apa yang kita lihat, sebelum ini mereka mempertikaikan atau mempermainkan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila sebut tentang numbers dah cukup untuk membentuk kerajaan ataupun dan sebagainya. Nak jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini kata-kata itu memakan diri mereka. Yang mana mereka seperti seekor anjing yang sedang mencium tai. Kenapa saya kata seperti itu? Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan GPS. Yang mana seolah-olah begitu lantang sekali. Seolah-olah gah sekali. Seolah-olah mereka dah pun berjaya membentuk kerajaan. Ataupun dah pun cukup majoriti. Akhirnya kita dengar kenyataan hari ini. Lepas tu kita dengar lagi kenyataan daripada Presiden PAS. Seolah-olah cukup juga, tetapi hanya kosong juga. Kita dengar daripada Setiausaha Bersatu, yang mana Setiausaha Agong Bersatu katakan mereka ada 112 majoriti, pun tak ada juga. Kerana apa? Kerana parti yang nak bergabung ini, termasuk juga GRS daripada Sabah, tidak akan mencukupi kecuali mereka boleh bergabung dengan Barisan Nasional. Apa hujah yang menyebabkan mereka lakukan perkara ini? Inilah pada saya satu pembohongan daripada kepimpinan parti. Jadi rakyat hari ini patut lihat seperti mana juga GPS apabila dia mengumumkan bahawa Barisan Nasional nak bersama dengan mereka, rupa-rupanya Presiden UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional mengumumkan bahawa mereka belum lagi ada pun muktamadnya ataupun ada lagi perbincangan dengan PN, dengan GPS, dengan GRS. Dan akhirnya kita tengok hari ini apa yang berlaku, yaitu Barisan Nasional membuat perjumpaan dengan Pakatan Harapan. Jadi di sini kita boleh ngesahkan bahawa jika Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO membuat perjumpaan dengan PIHES, bermaksud PIHES ada majoriti kemenangan yaitu 83 kursi. Manakala kita tahu UMNO ada 30 kursi. Dan hari ini juga kita lihat seorang daripada Parti Bangsa Malaysia yang mewakili bebas yaitu YB Lady Seng juga bersama di situ. Bermaksud kita ada 113. Mungkin kita juga akan ada lagi kursi-kursi yang lain. Jadi pembohongan-pembohongan daripada pimpinan GPS, daripada pimpinan PAS, Setiausaha Agong Bersatu, jelas mereka-mereka ini mengkhianat kepada rakyat mereka sendiri. Apa yang kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Parti Perikatan Nasional, yang didorong oleh Parti PAS ada di dalamnya, yang mana mereka mainkan isu perkauman. Jadi apabila hari ini GPS hendak bergabung dengan mereka, bermaksud GPS akan membawa PAS bertapak di Sarawak. Yang mana hari ini PAS cuba bertapak di Sarawak, pernah juga bertanding tetapi tidak mendapat tempat. Apakah GPS hendak bersekongkol dengan parti PAS yang telah pun menghina agama lain, kaum lain, bangsa lain? Adakah rakyat Sarawak bersetuju? Mana perginya pemimpin-pemimpin GPS yang daripada keturunan Dayak ada dalam tu? Kamu hanya gila dengan kuasa dan akhirnya kamu menunjukkan sikap kamu. Yang penting kamu dapat kuasa, tetapi hak-hak yang patutnya kamu perjuangkan, kamu tinggalkan. Jadi ini perlu pimpinan GPS lihat. Petang ini kita tengok pula kenyataan GPS seolah-olah nak buat U-turn. Tak payah U-turn lah. Biarkan kamu bergabung dengan mereka itu semua. Dan akhirnya kebencian daripada rakyat Sarawak. Kerana kamu telah pun juga lama menipu orang Sarawak. Parti GPS ini dah lama menipu orang Sarawak dengan permainan politik-politik kotor. Dengan menindas pihak pembangkang. Jadi saya rasa bagus. Sebelum ini Rafizi nak ke Sarawak tak boleh. Pemimpin PIHES nak ke Sarawak tak boleh. Adakah kali ini kamu menghalang orang-orang yang seperti Rafizi yang bijak dalam membongkar isu-isu rasuah? Kamu halang? Ataupun kamu akan membenarkan semua pimpinan PAS masuk dalam Sarawak? Ataupun kamu benarkan pimpinan seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin lepas ini menjadi Perdana Menteri terus bermain dengan permainan resisnya? Jadi rakyat Sarawak perlu melihat ini. GPS kali ini dia dah mati kutu.
Jika dia nak bersama dengan kita dalam komponen Pakatan Harapan, terutamanya saya bersuara seperti ini adalah kerana saya Ketua Penerangan PKR Sarawak. Jadi saya harap kepimpinan Pakatan Harapan, kalau cukup majoriti, kalau cukup bilangan yang kita mau, selamat tinggal saya GPS ni. Biar GPS jadi pembangkang, kerana mereka sebelum-sebelum ini pun main isu MA63 yang paling dia mainkan apabila pilihan raya ni tadi adalah isu kegagalan PH 22 bulan. Padahal projek-projek itu sedang kita teliti, kita hentikan untuk kita tengok ada tak rasuahkah yang berlaku di situ, kenapa projek ini begitu mahal. Tetapi mereka mainkan isu ini, kita delaykan, kita hentikan. Jadi GPS kali ini kamu jangan ludah ke langit, kamu jilat balik. Buktikan, jadilah pembangkang yang baik lepas ni. Begitu juga Parti PAS. Begitu angkuh kita tengok. Jadi wajar, saya lebih sanggup terima UMNO walaupun saya kritik. Tetapi kita tidak mempunyai pilihan untuk kita nak dapat 112 itu. Dan akhirnya kalau kita dapat kali ini, sekurang-kurangnya kita tidak bersama dengan parti yang perkauman. Sekarang ni kita berdepan dengan parti yang memainkan isu perkauman, memainkan isu agama. Sedangkan Sarawak tak nak itu. Jadi kalau kita pilih Perikatan Nasional, kita sedang terjun ke dalam lubuk yang amat berbahaya kepada kita. Kalau kita pilih Barisan Nasional, mereka mungkin kita boleh lihat bahawa mereka ada pemimpinnya yang rasuah. Tetapi kita boleh membawa kepada muka pengadilan daripada kita memilih jalan, yaitu memainkan isu perkauman, merosakkan negara kita ini. Memainkan isu keagamaan, merosakkan negara kita ini, itu melibatkan propaganda minda yang sangat teruk, yang mana boleh menyusahkan orang-orang muda, menyusahkan rakyat. Lebih parah lagi. Jadi, yang kita perlukan juga adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang boleh mampu mengubah landscape politik, boleh mampu mengubah landscape ekonomi negara kita ini. Kita tahu bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kita dilanda masalah. Tapi apa yang mampu juga, yang saya cerita ini, kita rakyat dah pun memberi mandat. Rakyat yang gusar hari ini, kita perlu, yang mana tidak menyokong kepada parti-parti yang sepatutnya kita suruh memerintah hari ini. Sepatutnya kamu bertanggungjawab juga. Kenapa kamu tidak sokong pada kerajaan Pakatan Harapan agar boleh membentuk kerajaan dengan mudah? Hari ini, apa yang berlaku? Kerana PN sogok kamu dengan duit begitu banyak, kerana PN telah pun mengeluarkan belanja pembiayaan politik ini dan mana duit rakyat, kamu orang bagi kemenangan begitu banyak kursi, akhirnya nak membentuk kerajaan itu satu perkara yang susah. Yang susah lagi kita rakyat. Hari ini kuasa dah ada di tangan ahli-ahli parlimen ini. Ini satu masalah yang perlu kita rakyat pahami selepas ini. Apa yang berlaku? Sebab itu di Sarawak juga kalau kita lihat, kenapa memberi ruang kepada GPS menang banyak kerusi? Orang Sarawak sendiri tidak nak berubah-ubah. Orang Sarawak di pedalaman, kita tengok berdisko, berjoget. Hari ini kamu makan berdisko, berjoget kamu itu. Kamu tunggu 5 tahun betapa susahnya. Jadi inilah satu pengajaran yang kita rakyat perlu lihat. Jangan lagi kita buat selepas ini. So itu pencerahan saya agar kita ni faham, agar kita ni tidak lagi mengamalkan isu-isu politik yang perkauman, isu-isu keagamaan yang akan menyusahkan rakyat. Apabila kita beri mandat, akhirnya kerajaan tak boleh siap hari ini. Sekian, terima kasih.